kasih Dato' Pengerusi. Ini terlebih dahulu saya nak merujuk kepada 02000 industri pelancongan yang diperuntukkan 308 juta dalam bajet 2013. Ini dalam industri pelancongan ini memang kementerian ada setiap tahun ada bajet ataupun menganjurkan pelbagai program ataupun seminar ataupun conference untuk membangunkan industri pelancongan dalam negara kita. Memang bukan niat kita untuk membantah penganjuran acara-acara ini. Kalau acara-acara ini dapat membantu untuk menggalakkan ataupun membangunkan industri pelancongan dalam negara kita. Cuma saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, berkenaan dengan satu conference ataupun persidangan yang telah dilaksanakan pada bulan April yang lepas, iaitu penganjuran Patah Annual Meeting yang di Kuala Lumpur daripada 20 hingga 22 April pada tahun ini, bertempat di Hotel Royal Chulan di Kuala Lumpur. Saya ada bertanya satu soalan kepada Yang Berhormat Menteri pada 1 Oktober 2012 dan jawapan yang saya terima daripada pihak kementerian berbunyi bahawa untuk makluman Yang Berhormat Rasah, Jemaah Menteri pada bulan Februari 2012 telah meluluskan anggaran perbelanjaan sebanyak 1.738 juta dengan menggunakan peruntukan sedia ada bagi penganjuran persidangan Patah 2012 dari 19 hingga 22 April 2012 di Kuala Lumpur dengan anggaran seramai 600 peserta persidangan. Tetapi oleh kerana mengikut jawapan ini, persidangan ini telah mendapat sambutan yang hangat dengan pernyataan seramai 800 orang peserta, maka perbelanjaan sebenar bagi persidangan tersebut adalah bertambah kepada 2.371 juta yang menggunakan peruntukan sedia ada dan sebagainya. Tetapi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, kerana saya mendapat satu dokumen dalaman memorandum daripada Menteri Pelancongan penganjuran acara persidangan Patah Annual Meeting ini, iaitu bajet yang dianggarkan, anggaran kos penganjuran Patah Annual Meeting ini memang pun telah mencecah 2.3 juta. Kerana anggaran itu sebenarnya memang untuk 600 orang pun sudah 2.3 juta. Dan dalam anggaran-anggaran ini, saya tengok dalam dokumen ini ada membuat anggaran secara terperinci. Tempat persidangan, package conference untuk 600 delegasi, 306,000. Welcome reception dinner untuk 600 delegasi, RM150 seorang, termasuklah persembahan, pengacara majlis dan sebagainya, RM176,000 untuk welcome reception dinner. Patah Foundation Charity Gala Dinner untuk 600 delegasi, RM150 seorang, RM176,000. Pengiklanan dan promosi, RM700,000. Promotion. Cenderamata, korektor, produksi dan pemasangan, RM130,000. Ini saya nak tanya, dalam promosi ini, banner di sini ada satu terperinci punya, 10 banner, 10 unit banner, RM1,500 satu banner. Ini banner apa ni? Wangsa Maju, satu banner berapa kedai dekat Wangsa Maju? Saya ingat kalau Seremban satu banner RM50 pun tak sampai. Tetapi sini RM1,500 satu banner. Saya nak tanya, ni banner apa ni? Banner Gergasi ke? RM1,500 satu banner, 10 banner RM1,500. Ini banner apa ni? Pengiklanan RM700,000. Bagaimana dia iklankan? Dekat mana? Online promotion, pakai Facebook ke? RM700,000. Dan banyak lagi. Ada lagi, pergilah program sosial, adalah pergi pre and post complimentary tours, macam-macam. Ada sagu hati lagi, dan jumlah besar yang dianggarkan sudah pun mencecah 2.4 juta. Tetapi beritahu kepada kabinet, dan kabinet mengikut jawapan yang saya terima hanya meluluskan anggaran perbelanjaan ceilingnya sebagai 1.7 juta. Tetapi mengapa perbelanjaan sebenarnya mencecah 2.3 juta? Lepas belanja besar baru bagi tahu kepada kabinet. Ini adakah mislead kabinet semasa membentangkan kertas anggaran tersebut? Dan saya nak tanya juga, ada dalam beberapa item yang saya lihat dalam penganjuran acara macam ini, cenderamata untuk VVIP RM30,000.
lukisan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 17,000. Adakah ini perlu? Dalam satu persidangan 2 hari punya, minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke atau Timbalan Perdana Menteri datang, berucap 20 minit, lepas tu ambil gambar, nak bagi lukisan 17,000. Adakah ini perlu? Adakah perbelanjaan ini perlu dalam perbelanjaan kementerian? Kita buat persidangan untuk menggalakkan pelancongan, untuk host satu international conference. Memang tugas Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri untuk datang merasmikan, nak bagi lukisan 17,000. Adakah ini perlu? Untuk kata belum, mungkin ini kacang putih lah. UMNO Sabah 40 juta tu kacang putih. Tapi satu lukisan 17,000, adakah ini perlu? Saya nak persoalkan kementerian. Adakah perbelanjaan ini perlu? Lukisan untuk patah chairman 9,000, bunga rampai door gift 4,500. Adakah benda-benda ini? Kalau tak bagi tak datang ke? Saya dah tanya, adakah ini perlu? Sebab ini adalah kalau kita buat persidangan, adalah menjadi tanggungjawab pemimpin-pemimpin kerajaan datang membuat perasmian. Adakah ini untuk sengaja aja untuk mengampu-ampu, untuk mengangkat-angkat? Ini tak perlulah. Kalau nak minta Timbalan Perdana Menteri datang, saya rasa tak perlu. Perdana Menteri selalu cakap, kena value for money, kena bekerja untuk rakyat. Datang buat ucapan 20 minit, nak bagi cenderamata berbelas ribu. Ini saya rasa adalah sesuatu yang amat keterlaluan. Perbelanjaan ini amat keterlaluan. Kalau kita nak buat persidangan pun, kita kenalah buat secara berhemah. Dan item-item seperti ini sepatutnya kita kena tabungkan, kita kena cut costnya. Dan bukannya berbelanja secara begitu besar sekali. Berbelanja macam bukan duit kita. Memang bukan duit dia, memang bukan duit kementerian, ini duit rakyat. Jadi ini sesuka hati berbelanja. Dan saya harap Yang Berhormat Menteri ada pada hari ini justified mengapa perlu ada perbelanjaan macam ini. Dan bagaimanakah kita boleh meyakinkan rakyat, minta rakyat untuk kita berbelanja secara berhemah, kita nak tight our belts dan sebagainya, tetapi pihak kementerian berbelanja dengan begitu boros sekali. Jadi inilah sesuatu yang saya harap tidak berlaku lagi dalam kementerian. Sebab dalam Kementerian Pelancongan memang ada banyak program-program besar setiap tahun, program citra warna dan sebagainya, berjuta-juta dipakai. Tapi selama ini kita tak pergi cek ataupun secara details tengok apakah perbelanjaan ini. Dan saya harap satu jawapan secara khusus diberikan untuk memastikan supaya dalam apa-apa persidangan yang kita akan anjurkan pada masa-masa akan datang, setiap item itu perlulah cek, perlu ada audit dalaman, perlu ada satu anggaran yang lebih munasabah, satu perbelanjaan yang lebih munasabah. Dan saya harap ada kontrol, ada budget kontrol dalam kementerian. Ini bukan saja Kementerian Pelancongan, kepada semua kementerian pun perlulah, saya rasa ada kita kena mengawal perbelanjaan kita. Sebab banyak perkara-perkara sekiranya kita dapat berbelanja dengan lebih berhemah dan kita dapat memantau perbelanjaan itu, banyak perbelanjaan dapat ditambungkan. Tetapi ini dalam budaya Kerajaan Barisan Nasional memang tidak berlaku. Bukan budaya Kerajaan Barisan Nasional untuk memilih kontraktor yang paling murah. Selalunya kontraktor yang paling mahal. Ini perbelanjaan bajet yang paling mahal, itu selalu dipakai. Yang kedua, Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya juga nak tanya, sebab saya melihat dalam bajet Kementerian Pelancongan tahun ini 01300 penganjuran Visit Malaysia Year tahun 2013 juga diberikan peruntukan sebanyak 124.5 juta. Ini satu peruntukan yang besar, ada 100 lebih juta. Saya harap pihak kementerian memberikan satu senarai apakah aktiviti-aktiviti, apakah program-program yang akan dianjurkan menggunakan 124 juta ini. Dan perkara yang terakhir, Datuk Pengerusi, ialah berkenaan dengan isu pemandu pelancong ataupun tour guide. Saya nak tahu berapakah jumlah tour guide yang kita ada dalam negara kita sekarang ini, pecahan tour guide mengikut bahasa-bahasa kemahiran mereka. Sebab saya rasa ini adalah kita nak menggalakkan lebih ramai untuk menjadi tour guide. Ini sesuatu, kalau industri pelancongan kita menjadi satu industri yang penting, tentunya pemandu pelancong yang berkualiti itu diperlukan. Dan saya harap pihak kementerian dapat memberikan satu breakdown jumlah pemandu pelancongan kita sedia ada dan apakah bahasa kemahiran mereka. Sebab ini penting, bahasa kemahiran itu penting untuk
untuk menjadi seorang pemandu pelancong yang berkualiti. Dan satu lagi isu ialah berkenaan dengan pemandu pelancong. Kalau tak berapa lama dulu, pernah ada timbul satu isu bahawa pemandu pelancong wanita yang kadang-kadang syarikat-syarikat mereka ataupun syarikat-syarikat agensi-agensi pelancongan mereka tidak menyediakan bilik khusus untuk tour guide wanita semasa mereka bertugas. Saya harap walaupun saya tak nampak apa-apa berita dalam surat khabar baru-baru ini, saya harap Yang Berhormat Menteri dapat memberikan satu status terkini. Apakah isu ini telah selesai? Apakah syarat daripada pihak kementerian memastikan kepada setiap agensi pelancong untuk memastikan seseorang tour guide wanita itu diberikan bilik khusus untuk mereka sendiri semasa mereka bertugas? Terima kasih.